Nabi doa dengan tangisan dia, dengan air mata dia, minta ya Allah aku tolong ya Allah. Semoga umatku ni besok kan kalau dia buat satu amal ibadah tu dia dapat pengampunan sekali. Buat beribadah sangat tapi terlupa nak minta ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi kau bagilah dia orang ni, kalau bagilah hamba-Ku ini besok kalau dia beribadah dan dia dapat pengampunan sekali daripada-Mu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hai. Subscriber Ustaz, anak-anak murid Ustaz, follow Ustaz serta rakan-rakan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini kita masuk ke 15 Ramadan. Macam mana puasa kita? Okey Alhamdulillah. Puasa hari ni lain daripada yang lain. Kita puasa kat rumah, kita buat sembahyang tarawih kat rumah. Semua kita buat kat rumah lah. Sembahyang tarawih tinggal tak? Tinggal tak? Alhamdulillah Ustaz memang alhamdulillah lah dengan anak-anak semua berjemaah. Kadang-kadang Ustaz latih anak Ustaz yang sulung tu, kadang-kadang yang nombor 2 pun jadi imam. Dia orang ambil gile-gile imam witir dengan Ustaz. Jadi alhamdulillah hari ni Ustaz nak sampaikan sedikit tazkirah. Dah lama saya tak bagi tazkirah ni. Bingkisan Ramadan kali ni Ustaz yang bertajuk Rebutlah Peluang Bertarawih. Rebutlah Peluang Bertarawih. Jadi sesuailah dalam Ramadan ni ada satu ibadah yang kita kena lakukan, yang sunat dilakukan dalam bulan Ramadan, yang tak ada dalam bulan lain. Sepanjang tahun hanya sekali je datang, iaitu dalam bulan Ramadan, iaitu ibadah tarawih, solat sunat tarawih. Okey. Nabi SAW kan dia ni tahu umat dia kan, umat dia ni, umat baginda kan, umur ni tak panjang. Kan kata Nabi Muhammad SAW, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku nanti ialah antara 60 hingga 70 tahun. Jadi kita ni umur Nabi ni umurnya pendek. Tak macam umur umat Nabi-Nabi yang lain. Kan Nabi Nuh 950 tahun. Dan Nabi Ibrahim bertahun-tahun tahun. Dan Nabi-Nabi yang lain dah panjang umurnya. Tapi ni umat Nabi Muhammad SAW sikit 60 hingga 70 tahun je. Jadi Nabi mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuanku kan, kadang-kadang umatku ni alpa, umatku ni leka. Dia leka beribadah kan, selalu nak buat ibadah, kejar ibadah, tapi dia lupa nak minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Nabi minta maaf dengan Allah, ya Allah Tuanku tolonglah ya Allah, bagi pada umatku ni nanti besok bila dia buat satu ibadah, dia akan dapat pengampunan sekali. Dalam Ramadan ni ada kita buat ibadah ni, kita buat ibadah puasa, Allah ampunkan dosa kita. Sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Nampak? Kita puasa, Allah ampunkan dosa kita lagi. Sebab Nabi tahu kita ni umat dia umur tak panjang. Nabi doa dengan tangisan dia, dengan air mata dia, minta ya Allah aku tolong ya Allah. Semoga umatku ni besok kan kalau dia buat satu amal ibadah tu dia dapat pengampunan sekali. Kadang-kadang dia kuat beribadah sangat tapi terlupa nak minta ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi kalau bagilah hamba-Ku ini besok kalau dia beribadah dan dia dapat pengampunan sekali daripada-Mu ya Allah. Nampak? Ada lagi satu hadis Nabi kan, satu lagi sabda Nabi SAW yang mana kalau kita dirikan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan ni, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dulu. Sama juga bunyi dia hadis tapi cuma tukar soma dengan qoma. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharapkan akan keridaan Allah, nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Jadi belajar kan,
Jadi kalau kita buat ibadah ni, puasa dengan keimanan, dan mengharapkan keredaan Allah SWT, maka dosa-dosa kita lalu insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun kalau mendirikan ataupun mengerjakan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan ni dengan keimanan dan mengharapkan keredaan Allah SWT, maka kita akan diampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Selain pada kita berpuasa, ada beberapa ibadah lagi. Contohnya berwuduk. Wuduk kan, kita ambil wuduk, lepas tu air wuduk yang jatuh dekat bumi tu kan, titisan air wuduk tu, sama seperti dosa-dosa kita jatuh berkurang dekat bumi kan. Kemudian kita pergi majlis ilmu kan, kita duduk kat majlis ilmu dengan ikhlas kan, insya-Allah dosa-dosa kita dia ampunkan. Itulah dan banyak-banyak lagi lah amalan-amalan yang lain yang bila kita buat, kita dapat pahala ibadah tu dan kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendirikan amal ibadah atau mengerjakan amal ibadah dalam Ramadan ni, ada satu amal ibadah yang tak ada dalam bulan lain, iaitu tarawih. Salat sunat tarawih merupakan salah satu syiar di bulan Ramadan. Bahkan ia adalah salah satu sunnah Nabi SAW dan juga para sahabat baginda. Rasulullah SAW sendiri mengejutkan kaum keluarga baginda untuk bangun mengerjakan ibadah pada malam-malam Ramadan, termasuklah solat sunat tarawih dan ibadah-ibadah lain. Okey, sesungguhnya banyak kelebihan solat sunat tarawih yang ustaz nak senaraikan ni. Antaranya ialah yang pertama, para malaikat akan menyeru kepada manusia yang sedang mengerjakan solat sunat tarawih ini agar meneruskan solatnya pada setiap malam dan memohon kepada Allah SWT supaya mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang bertarawih. Nampak? Dosa-dosa hamba-Nya, dosa-dosa kita ni kalau kita buat dalam tarawih kan, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Hai. Itu yang kata imanan wa ihtisaban. Kita penuh keimanan dan penuh pengharapan keredaan pada Allah SWT, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan mengurniakan ganjaran pahala seumpama para malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur. Masya Allah, besar kan pahalanya. Yang ketiga, para malaikat akan menyaksikan mereka bersolat tarawih dan Allah SWT tidak akan menyesatkan mereka. Nampak? Malaikat saksikan kita solat tarawih dan Allah Taala janji dia tidak akan sesatkan diri kita diri kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan berjanji dia tidak akan menyesatkan kita ni. Kita ni insya-Allah tetap dengan agamanya. Yang keempat, para malaikat juga turut serta mengerjakan solat tarawih kerana malaikat tidak diperintahkan untuk mengerjakan solat tarawih di Arasy disebabkan solat tarawih hanya dilakukan di bumi sahaja. Kita semayang ni, malaikat pun ikut sekali semayang. Dia tak lakukan dekat Arasy Allah, dekat Arasy, dekat langit Allah tu tak, tapi dilakukan sama kita dekat bumi ini. Nampak? Okey, beruntunglah orang yang dapat mengerjakan solat sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan ni. Amat malang bagi orang hanya mengerjakan solat tarawih pada malam awal-awal Ramadan saja. Sedangkan tawaran dan ganjaran tarawih ditawarkan hingga ke akhir Ramadan, daripada awal Ramadan hingga ke akhir Ramadan. Kadang-kadang kita semangat pada awal Ramadan je. Akhir Ramadan habis haram, langsung lagap tak semayang. Kan? Pergi shopping, pergi beli kuih raya, cek kuih raya kat Tanjung, cek kuih raya dekat apa depan bus stand tu kan, pergi uptown, cek baju raya, pergi shopping KL kan. Tapi alhamdulillah tahun ni Allah bagi kita peluang bersembahyang tarawih dekat rumah kan. Saya rasa tak ada alasan lah untuk kita skip sembahyang tarawih tu. Sebab kita memang kat rumah pun, kita tak boleh keluar. Kita dekat musim PKP kan. Kita dekat musim perintah kawalan pergerakan rentas negeri. Tak boleh nak pergi macam ustaz biasa pergi KL kan, shopping beli barang raya kat KL. Tak boleh dah. Jangan tinggalkan. Sebab apa? Bulan Ramadan ni, sembahyang tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan je. Rugilah kalau kita tinggalkan. Tapi untuk tahun 2020, 1441 Hijrah, rasanya tak patut kita tinggal sebab kita memang berada kat rumah sahaja dan Allah bagi kita peluang untuk tarawih berjemaah bersama keluarga di rumah sahaja. Nampak? Rebutlah peluang bertarawih, mohonlah kekuatan daripada Allah SWT untuk terus beristiqamah mengerjakannya hingga ke malam-malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak dilekakan dengan godaan nafsu ataupun dengan persediaan menyambut Aidilfitri. So tahun ni tak ada alasan untuk kita nak buat persiapan hari raya. Rasanya tak raya pun. PM kita pun dah umumkan tak ada sambutan hari raya, tak boleh balik kampung. Maaf, tak boleh balik kampung. Terus, duhai ayah bonda, ampunkan ananda, tak dapat beraya bersama. Sedih ni, sedih tak beraya. Padahal mak ayah ustaz dekat Sungai Ambai je. Okey.
dia rentas negeri tak boleh kan. So jadi jangan ada alasan untuk kita tidak sembahyang tarawih di rumah, dan kita buat beberapa amal ibadah yang Allah syariatkan dalam bulan Ramadan ni. Kita rebut peluang apa yang ada dalam peluang dalam bulan Ramadan ni, diberi pengampunan dosa oleh Allah SWT, dan banyak macam-macam lagi lah tawaran yang hebat dalam bulan Ramadan ni. Kita kena rebut, insya-Allah. Benda-benda ni semua untuk kita bawa bekal di hari akhirat kelak. Saya rasa sampai setakat ni saja. Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa semua. InsyaAllah kita jadikan puasa tahun ni puasa yang terbaik dalam hidup kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.